tanya soalan ni pula. Soalan ni datang dalam perbincangan kita. Apabila kita ada masa depan yang kita nak rancang, macam mana pula rancangan masa depan ini selalunya kita kata bermula pada hari ini. Jadi bagaimana boleh pelajar lepasan SPM ini dapat mengambil kesempatan sebenarnya untuk merancang masa depan yang kita katakan cemerlang lah. Kalau tak cemerlang pun masa depan yang menarik untuk kita dengar nanti. Jadi dia boleh rancang sekarang. Soalan ini saya nak tujukan kepada Dr. Joe kita. Dr. Joe mungkin boleh kupaskan. Silakan Dr. Joe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Izwan selaku moderator, rakan-rakan panelis, adik-adik yang baru tamat SPM. Pertamanya tahniah diucapkan dapat mengharungi satu peperiksaan penting dalam kehidupan ketika pandemik, which is kalau kita lihat mungkin generasi ini adalah generasi yang melakar sejarah yang tersendiri. Saya sendiri pun tak pernah maksudnya mengambil exam sama ada ketika di sekolah ataupun ketika di universiti dalam suasana yang sebegini, dan anda semua merupakan di antara generasi baru yang mempunyai pengalaman yang tidak ada oleh kami orang-orang yang lama ini. Dan juga kepada ibu bapa dan juga seluruh penonton kepada rancangan webinar kita pada petang ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan oleh moderator, bagaimana merancang masa depan, bagaimana kita merancang masa depan. Soalan ini saya rasa adalah sambungan daripada apa yang telah dinyatakan oleh panel yang kedua tadi, Dr. Zul. Dan merancang ini kalau kita melihat, dia merupakan suatu kewajipan sebagai seorang manusia. Itu basis lah. Maksud basis ni adalah bila mana kita hidup, sebenarnya kalau mengikut kalau dalam ilmu Islamnya, ketika mumayyiz, mumayyiz ni adalah ketika umur maksudnya bayi itu ataupun kanak-kanak itu telah mampu untuk mengetahui yang mana baik ataupun yang mana buruk. Sebenarnya pada ketika itu telah berlakunya decision making. Pada ketika itu telah berlaku decision making, dan apabila kebolehan membuat keputusan itu wujud, sebenarnya kita wajib merancang dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu benda yang sangat penting. Maksudnya kalau bercerita merancang, dia sebenarnya bermula dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu juga adalah suatu perancangannya. Dan dia akan meningkat, sebenarnya meningkat proses perancangan tersebut, maksudnya mengikut tahap umur. Mengikut tahap umur ataupun fasa-fasa kehidupan kita, di mana makin maksudnya meningkat umur ataupun berubah fasa kehidupan itu, keputusan untuk kita buat itu akan menjadi sangat penting dan dia sangat signifikan, dan tanggungjawab itu akan makin lama akan bertambah. Itu sebenarnya perbezaan. Dan apabila kita nak relate dengan lepasan SPM untuk merancang masa depan, sebenarnya dia juga mesti bersama dengan suatu rasa tanggungjawab kita telah makin bertambah, dan apa perancangan yang kita akan buat pada hari ini, dia sangat relate dengan bagaimanakah kita juga akan memikul satu tanggungjawab pada masa hadapan apabila telah kita selesai dalam pengajaran dan juga pembelajaran kita. Baik, pendek kata dia adalah perancangan ini merupakan sahabat kita lah, merupakan suatu dipanggil apa, tools ataupun pakaian kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti. Itu yang pertama lah yang saya boleh kongsikan. Yang kedua adalah apabila kita sebut terkait dengan merancang masa depan, dia sangat berkait dengan teknik ataupun tools ataupun instrumen. Sebab tu kalau maksudnya dalam dunia pekerjaan, sebenarnya mereka yang berada di level management, sebab tu kita guna dalam industri itu adalah ada satu tahap kerja itu adalah mereka berada pada tahap pengurusan. Sebenarnya gajinya akan besar, tanggungjawabnya besar, posnya besar. Kerana apa? Dia sangat berkait dengan bagaimana mereka boleh pakai teknik yang tepat untuk merancang sesuatu yang besar ataupun merancang sesuatu yang memberi kesan yang besar. Jadi dalam konteks kita sebagai seorang pelajar pun sama. Sebenarnya kita perlu kepada suatu tools ataupun suatu alat untuk kita melakar masa depan kita. Dan di antara benda yang boleh kita maksudnya ada adalah kena membiasa untuk menulis, untuk biasa menulis. Walaupun kita bincang perancangan masa depan,
Tetapi kita juga kena sentiasa menulis apakah kekuatan yang kita ada, apakah kelemahan kita ada dan bagaimana sebenarnya situasi masa depan yang perlu kita letakkan diri kita ataupun positionkan diri kita. Baik. Ada dua faktor yang mungkin, ada tiga faktor sebenarnya, tapi yang pertama itu adalah Dr. Zul telah sentuh tadi adalah dalam merancang masa depan sangat penting untuk kita menentukan bagaimanakah faktor dalaman itu sendiri ataupun personality kita sendiri. Maksudnya nak merancang masa depan ni kita kena kenal apakah strength kita, ya? Apakah kelemahan kita. Kalau nak relate dengan yang terdekat ni adalah keputusan untuk memilih kursus ataupun universiti, ya, untuk kita belajar. Jadi kat sana sebenarnya kekuatan kita di mana? Semua adik-adik kena tulis. Maksudnya kena tulis, tengok result masing-masing, kena tulis. Kalau macam Dr. Zul tadi tu dia minat dalam bidang perubatan, so dia memang strong dalam biologi tetapi finally pergi kepada engineering. Cuma kita kena tulis, sebenarnya tulis itu satu benda yang perlu untuk dibuat dalam perancangan. Maksud kita menulis apakah kekuatan kita ada dan bagaimana untuk kita align dengan maksudnya perancangan kita untuk memilih kursus dan sebagainya. Faktor dalaman ni hanya kita saja yang tahu. Maksudnya kemampuan kita, minat kita, kelemahan kita hanya kita yang tahu. Sebab tu bila kita nak blend dengan maksudnya pengaruh rakan-rakan, bila mana kita nak blend dengan maksudnya pendapat ataupun kehendak ibu bapa, sebenarnya yang sangat dominan adalah diri kita sendiri. Itu benda yang utama. Yang kedua, dia adalah faktor luaran. Faktor luaran ni banyak. Maksudnya dalam merancang, dalam waktu yang terdekat ini untuk keputusan memilih tempat belajar itu bagi saya adalah walaupun kita tahu strength kita, kita juga nak kena tengok sebenarnya kos apa yang kita nak ambil dan sejauh mana risiko untuk kita dapat ataupun tidak dapat sesuatu kursus yang kita nak ambil. Dalam perancangan, walaupun kita membuat keputusan, contohnya lah macam Dr. Zul tadi tu, dia membuat keputusan adalah untuk pergi kepada bidang kejuruteraan. Dia ada kekuatan, resultnya mencukupi, peluang dan sebagainya. Itu adalah dipanggil decision, the prime decision. Akan tetapi dalam perancangan, kita kena ada backup plan. Itu adalah suatu yang sentiasa ada dalam kehidupan kita. Maksudnya backup plan itu adalah apa? Kalau ditakdirkan Allah kita tak dapat, so what's next? What's next itu adalah adakah kita bersedia untuk mengubah kursus ataupun bidang lain yang lain, ataupun kita mungkin bersedia untuk tunggu second intake, ataupun kita bersedia untuk pergi kepada universiti swasta dan sebagainya. Apa yang juga saya nak kongsi adalah yang ketiga dalam merancang masa depannya adalah faktor yang paling penting mulai daripada hari ini kena banyak membaca dan kena juga mengenal pasti apakah corak masa depan itu. Itu adalah penentu kepada kecemerlangan. Kita kena buat bayangan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun agak-agak bagaimana suasana dunia pada ketika itu. Boleh je bayang, tak salah, maksud boleh bayang bagaimana budaya kerja. Maksudnya bagaimana budaya kerja. Kalau 50 tahun tu jauh, mungkin kita boleh bayangkan pada tahun 2025 bagaimana agak-agak industri memilih pekerja pada ketika itu. Jadi kita nak kena tengok. Dan bagi saya this is the time yang mana kerja kerajaan itu tidak lagi dalam list lah. Sebab apa, pada masa-masa akan mendatang kerja maksudnya di sektor awam itu sebenarnya sangat slim dan itu bukan pilihan yang baik. Baik. Yang seterusnya adalah bagaimana cara hidup orang masa hadapan. Itu juga benda yang saya rasa adik-adik dah start boleh maksudnya membaca, boleh mencari. Saya nak bagi contoh. Kalau pada hari ini di tangan kita sebenarnya semua orang boleh ada maksudnya handphone lah. Maksudnya saya bagi contoh. Maksud semua orang boleh ada handphone pada hari ini. Maksudnya anak-anak kecil juga pandai menggunakan pakai handphone ataupun semua orang dah ada laptop, ada komputer peribadi. Kalau kita cuba undur ke belakang, kita nak bincang ke depan. Tetapi kalau kita undur ke belakang, kalau kita tengok, electronics revolution, saya boleh guna istilah itu, dia bermula dalam 50s ataupun 60s. Maksudnya dia bermula ni bukannya 200 tahun yang lepas, tidak. Electronic revolution ini, dia bermula dalam 50s macam tu, bila mana saintis mula jumpa integrated circuit. Maksud dia design IC yang kecil-kecil tu. Pada ketika itu ada juga BJT Maksudnya BJT ni junction transistor, maksudnya bipolar junction transistor, ada silicon wafer. Dia start pada 60s 50s. Kemudian kalau kita tengok
Sekarang kita 2021. Katakanlah dia bermula 1950-an, baru 70 tahun. Maksudnya, walaupun pada ketika itu struggle, tetapi dalam 70 tahun, boleh katakan semua orang berada ataupun menggunakan teknologi komputer. Saya punya poin adalah begini. Poin saya adalah, begitulah masa depan akan berubah. Itu bendanya. Maksudnya, kita boleh sebenarnya, bagi anak-anak muda pada hari ini, dia boleh membayangkan 50 tahun akan datang, suasana itu akan berubah. Maksudnya, kalau kita tengok, mungkin bukan lagi kita pakai komputer yang sebegini, kita mungkin ada satu teknologi ataupun revolution yang lebih hebat daripada ini. Akan tetapi kalau kita tengok, proses perubahan itu sangat cepat. Masa depan proses perubahan dia sangat cepat, dan kita mesti membayangkan bagaimana kita pada ketika itu. Sedikit lagi untuk yang terakhir adalah, bila mana kita merancang masa depan, maksudnya untuk cemerlang, sebagai contoh, kita juga nak kena ready dengan bagaimana budaya pada ketika itu, maksud pada masa akan datang itu. Saya nak bagi contoh sikit lagi adalah terkait dengan, kalau dulu, maksudnya siapa yang dapat masuk universiti itu menjadi bualan orang kampung. Kalau dululah, bualan orang kampung, orang yang hebat. Tetapi pada hari ini, kalau kita tengok, a piece of degree itu dah biasa, common. Ibarat lesen memandu. Lesen memandu ni semua orang ada. Betul tak? Dia adalah satu keperluan hidup. Ianya akan sama pada mungkin 20 tahun akan datang. A piece of degree itu bukan lagi menjadi suatu yang wow, tetapi adalah perkara-perkara yang lain. Oleh itu, dalam merancang masa depan, apa yang saya boleh kongsi dalam akhirnya adalah, kita wajib merancang, kita kena banyak membaca, kita nak kena predict bagaimana suasana pada masa akan datang. Dan kita juga dah boleh bersedia dengan, maksudnya equip ourselves, kita boleh lengkapkan diri kita. Contoh yang penting pada hari ini apa? Untuk persediaan masa depan, dengan ilmu-ilmu digital literacy. Dengan ilmu-ilmu legal, ilmu-ilmu perundangan. Dengan ilmu-ilmu terkait dengan financial. Dengan bahasa. Maksudnya it's no longer, masa depan adalah masa untuk semua orang boleh bercakap 3 ataupun 4 bahasa. Dan paling penting juga adalah kita kena prepare diri kita dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan spiritual dan juga emotional intelligence. Itulah maksud corak pada masa depan, dan itulah kaedah untuk kita merancang. Okay.